Tan Sri Rafidah Aziz membidas tindakan kerajaan berhubung penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam termasuk di peringkat antarabangsa, menyifatkan langkah tersebut sebagai gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video. Kita tahu pernah ada mantan Perdana Menteri Malaysia yang mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Ternyata ini mendapat penolakan dari Indonesia. Tetapi bukan itu aja, di Malaysia sendiri usaha yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ini mendapat kecaman dari tokoh-tokoh Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat sebelum kita berkomentar. Tan Sri Rafidah Aziz membidas tindakan kerajaan berhubung penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam termasuk di peringkat antarabangsa, menyifatkan langkah tersebut sebagai gila. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu berkata, kerajaan sepatutnya meningkatkan tahap kemahiran kaki tangan awam dalam penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain yang berkaitan. Jelasnya visi dan tumpuan Malaysia pada satu masa dahulu bukan untuk menjadi sebuah negara syok sendiri atau dalam kepompong kecil. Sebaliknya meletakkan Malaysia dalam infrastruktur serantau dan global. Rafidah menerajui MITI dari tahun 1987 hingga 2008 berkata, beliau telah meminta kaki tangan supaya berkomunikasi dalam bahasa Inggeris untuk kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan mereka dan ia diluluskan kabinet pada masa itu. Berikutan arahan penggunaan bahasa Melayu, Rafidah menzahirkan rasa simpati dengan pegawai-pegawai di kementerian berkenaan dan orang lain yang perlu berurusan dengan masyarakat asing dalam apa jua bidang. Ujarnya kecekapan pegawai berkomunikasi dalam bahasa Inggeris menjadi pendorong utama yang menarik pelaburan berkualiti tinggi. Rafidah menambah, Malaysia sememangnya destinasi pelaburan dan perniagaan pilihan dan komunikasi harus dipermudahkan serta berkesan. Justru Malaysia seharusnya maju dan bergerak ke hadapan, bukan mundur serta tergelincir ke belakang. Sebelum ini, media melaporkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berharap Jabatan Perkhidmatan Awam dapat meneliti tindakan yang boleh diambil ke atas pihak mengambil mudah atas arahan berkaitan pemerkasaan penggunaan bahasa kebangsaan dalam perkhidmatan itu. Tuan-tuan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sejarah menunjukkan penggunaan bahasa Melayu di kawasan alam Melayu atau Malay Archipelago merentas entiti politik yang kini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, sebahagian Thailand, sebahagian Filipina dan beberapa negeri lain di Asia Tenggara seperti Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia di Sri Lanka, Suriname, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah dan beberapa bahagian lain dunia, bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Di peringkat ASEAN, melalui forum kerjasama seperti bangsa Brunei Darussalam, Indonesia Malaysia ataupun MABIM dan Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA, penyatuan sistem ejaan Rumi dan peristilahan telah berjalan. Saya berharap skop kerjasama yang diperluas, termasuk penyelidikan, penerbitan dan pemupukan dapat dirancang lebih rapi supaya bahasa Melayu kembali dijadikan lingua franca. Tuan-tuan, puan-puan keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, bahasa Melayu memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri, khususnya dalam kalangan negara ASEAN, dan ia diyakini boleh
dijadikan salah satu bahasa rasmi ASEAN. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan dalam negara, termasuk meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Assalamualaikum dan salam hormat. Setiap bahasa ada faedahnya, tetapi mengutamakan bahasa negara adalah menjadi kewajaran. Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian dengan sinis mempersoalkan siapakah yang gila sekiranya mereka sibuk memuja bahasa asing yang dianggap satu-satunya bahasa dunia. Menerusi jendela DBP, beliau berkata, adakah Perdana Menteri dianggap gila kerana hendak memperkukuhkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa negara seperti Ketetapan Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan. Katanya jika usaha Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu menetapkan bahasa Melayu untuk urusan kerajaan di luar negara dianggap sebagai gila, maka banyak pemimpin dunia yang gila kerana menggunakan bahasa kebangsaan mereka di forum antarabangsa. Malah katanya jika Ketua Setiausaha Negara mahu memastikan bahasa Melayu dilaksanakan dalam pentadbiran negara turut dianggap gila, maka penggubal Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam seperti dalam Perkara 152/6 juga dianggap gila. Menurut Awang Sarian, tindakan Perdana Menteri mengangkat bahasa Melayu adalah tepat memenuhi ungkapan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu bahasa kebangsaan ibarat roh dan jasad. Orang yang berusaha mengisi dasar negara termasuklah dasar kebangsaan pasti bukan orang gila. Tambahnya, menurut lunas Islam, apabila orang didakwa tidak seperti yang didakwa, maka dakwaan itu terbalik kepada pihak yang mendakwa. Tegasnya, pejuang bahasa tidak pernah gila kerana perjuangan itu tidak pernah menjadikan mereka memusuhi mana-mana bahasa lain. Maka berhentilah daripada mendakwa orang yang memperjuangkan bahasa negara sebagai gila kerana khawatir pendakwa itulah yang sebenarnya gila bahasa dan budaya asing. Sebelum ini, Tan Sri Rafidah Aziz menyatakan pendiriannya bahawa kecekapan berbahasa Inggeris dalam kalangan penjawat awam boleh membawa kepada kemajuan negara. Kenyataan beliau menghentam tindakan kerajaan berhubung penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penjawat awam termasuk urusan rasmi di peringkat antarabangsa selain menyifatkan usaha ini sebagai syok sendiri dan gila. Saya seorang pragmatik. Kalau saya yakin benda itu boleh berjaya, saya akan kata boleh berjaya. Kalau saya rasa perkara itu tak mungkin berjaya, saya pun kata tak mungkin berjaya. Dalam kes ini, pada saya, hasil daripada kerjasama Majlis Profesor Negara dengan Asosiasi Profesor Indonesia dan juga Dewan Guru Besar seluruh Indonesia ini, saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang Sarian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu Mabim, kenapa tidak Mabim? Mabim tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabim itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, orang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Ya, sebab benar. penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Wow. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa itu, jangan taksub dengan bahasa kemelayuannya. Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi media, menjadi lingua franca yang penting bukan saja di ASEAN tetapi di dunia.
Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ungkapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet, tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Oke teman-teman ya, demikian satu kecaman dari tokoh Malaysia atas usaha para pejuang bahasa Melayu di Malaysia. Salah satunya mantan Perdana Menteri Malaysia yaitu Ismail Sabri Yaakob. Dinilai apa yang dilakukan para pejuang bahasa di Malaysia ini hanya bikin shock sendiri, karena tokoh ini menganggap bahwasanya seperti kepompong kecil yang ingin memperjuangkan sesuatu yang besar. Memang benar ya, kalau kita melihat kenyataan permasalahan bahasa Melayu di Malaysia, banyak banget hal-hal yang mungkin perlu dibenahi dulu, seperti bagaimana bahasa Melayu menjadi tuan rumah di Malaysia, menjadi satu alat pemersatu bagi seluruh masyarakat Malaysia. Justru malah menganjurkan untuk bisa mendalami lagi bahasa Inggris, karena dinilai bahasa Inggris ini justru bisa menjadi alat yang bisa memajukan Malaysia. Sangat bertolak belakang sekali dengan pandangan-pandangan para pejuang bahasa tentunya. Oke teman-teman ya, demikian satu video yang menarik sekali. Gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar, tapi jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.